dalam perkara adab setelah terbit matahari sampai ke waktu gelincirnya matahari, bab yang keempat, ya. Jikalau engkau tidak dapat membuat salah satu daripada tiga perkara tersebut, berusahalah untuk menunaikan hajatmu sendiri dan mencari nafkah bagi dirimu dan keluargamu, sedangkan orang ramai selamat dari gangguanmu. Mereka juga selamat dari bahaya lidah dan tanganmu, dan agamamu pula selamat, iaitu apabila engkau tidak terlibat dengan apa kemaksiatan, maka dengan itulah engkau akan dapat mencapai darjat ashabil yamin, sekiranya engkau tidak dapat mencapai darjat as-sabiqin, ya. Jadi ada tahap di dalam kita melakukan kerjaya kita. Bila terbit matahari, kita memang awal tu namanya dinamakan solat Isra', ya tak? Sekarang Isra' awal ke? Ada masa 25 minit aja untuk Isra'. Kemudian masuklah solat duha, ya tak? Jadi amalan-amalan kita perlu adakan di dalam terbitnya matahari itu. Maka empat perkara inilah segala darjat di dalam agamamu. Selain daripada empat darjat ini, hanyalah tempat permainan syaitan, iaitu bahawa engkau mengerjakan sesuatu yang dapat meruntuhkan agamamu. Wal'azubillah, ya, wal'azubillah, wal'iyazubillah, atau menyakiti hamba daripada hamba-hamba Allah. Maka ini adalah perbuatan gulungan yang binasa, dan hendaklah engkau menghindarkan diri daripada mereka. Dan ketahuilah bahawasanya seseorang hamba itu dipandang dari sudut agama, ya, dari sudut agama terbagi kepada tiga darjat pada sudut agama, ya. Pertama, dinamakan orang yang selamat, iaitu orang yang hanya menunaikan yang fardu, meninggalkan maksiat. Pertama, salim, maknanya dia menunaikan yang fardu, dia dah selamat dah. Tiap rukun-rukun dia tak pernah tinggal. Tapi yang sunat-sunat kadang-kadang, jarang-jarang, dia selamat dah. Ya, ini darjat yang pertama. Maknanya darjat yang mula-mula, belum lagi tinggi. Kedua, rabih, orang yang beruntung, iaitu orang yang menunaikan yang fardu dan meninggalkan maksiat dan menambah pula yang sunnah. Ini ya, lepas solat maghrib kita buat wirid, lepas kita wirid kita buat ba'diyah, itu menambah. Ada lepas isyak sekarang kita buat ba'diyah isyak, sama ada kita buat, ya, 4 rakaat 1 salam, ada, ya. Ini dikatakan 4 rakaat 1 salam. Orang tanya kenapa sembahyang 4 rakaat 1 salam? Ini sembahyang seperti orang yang mendapat malam Lailatul Qadar. Ada hadisnya, ya. Ada hadisnya dalam kitab bimbingan agama. Ada, saya jumpa dah hadis, ya, dalam kitab bimbingan agama dan rujukan, ya, para ulama, kitabnya. Jadi kita boleh, lepas tu, lepas ba'diyah kita boleh dengan witir. Sama tu witir 1 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat. Saya rasa kalau 3 rakaat dah tutup surau ni, ya. Kalau 1 rakaat bolehlah witir. Nanti malam sambung balik, boleh. Ini nak nambahkan darjat. Tambah-tambah ini bulan Zulhijjah, nambah kedudukan kita.
Takkan kita bawa yang fardu aja. Fardu selesai, alhamdulillah. Maksiat kita tak buat. Ya, tapi kita tambahlah sikit-sikit ya. Macam kita makan nasi ya. Makan nasi sepinggan dah kenyang dah. Tapi sebabkan ada lauk, ada 7 jenis lauk, tambah lagi nasi. Tak? Betul tak? Ni. Kalau kita nak tambah 7 jenis lauk satu pinggan, menggunung pinggan kita. Pinggan sekarang bukan pinggan macam dulu. Dulu lekuk, sekarang pinggan lepeh. Pandai ni catering pinggan ni lepeh. Jadi orang yang nak makan tak isi banyak. Ada. Jadi ada 7 jenis lauk pauk. 5 jenis pun. Ya tak? Takkanlah 5-5 kita nak ambil semua. Jadi rasa dulu 2 jenis makan. Nanti tambah sikit ada. Ini namanya darjat. Darjat kelebihan, tambah lagi. Makan begitu. Jadi sekali makan polon sekali banyak tak habis terbuang. Itu bukan darjat. Itu merugikan. Itu membazir. Amalan syaitan. Ni dalam tasawuf ini pun ada perjalanan darjat kelebihan dalam ibadah. Alah, senang kita bangun, tiap-tiap pagi kita bangun. Ya, lepas kita ambil wuduk apa semua, selesai. Kita dalam mandi pun kita ada mandi taubat. Ya tak? Tak boleh mandi taubat, kita mandi fajar. Semua melantangkan darjat, kelebihan dalam ibadah. Lepas tu kita buat solat tahajud, solat awabin ma'al istigharah, banyak ya. Di dalam kitab-kitab ni panduan ni banyak. Hanya kita nak buat atau tidak. Sembahyang sunat ni kita boleh buat berdiri. Atau tak mampu kita sembahyang duduk. Sembahyang sunat, ya tak? Eloknya berdirilah, ya tak? Tapi kita tak mampu nak buat banyak. Sembahyang duduk. Ya tak? Ni istimewa dalam sembahyang sunat. Macam solat tarawih lah. Tarawih, kita boleh berdiri, mampu bolehlah berdiri. Kalau tak mampu, ya tak? Di masjid, di surau biasanya, kalau di Negeri Sembilan, tetap di masjid 10 rakaat. Ya. Campur 13 rakaat. Di masjid seluruh Negeri Sembilan. Ni. Surau dia tak sama. 8 campur 3. Berapa? 11 rakaat. Ini memang ditetapkan Jabatan Mufti memberi arahan begitu. Semua masjid dan surau. Di Kuala Lumpur ikutlah pentadbiran Kuala Lumpur. Ya tak? Di masjid 20 rakaat. Campur witir 3 rakaat 23. Ya, tapi sampai 28 dah ke depan. Dah makmum ke depan, imam memang duduk depan. Ya, di mana-mana masjid pun. Jadi di surau tetap begitulah. Mengikut kemampuan masing-masing. Ya, itu untuk menambah pahala darjat kita. Dinamakan rabih. Yang fardu tak tinggal, tetap dilakukan. Maksiat ditinggalkan. Dia sanggup mengerjakan amal-amal penambahan dalam ibadah. Ini namanya rafiq. Bermacam-macam ketaatan yang sunat dilakukan. Jadi kita buatlah. Usia-usia kita kan tak tahu ya. Biasalah. Usia 60 ke 70 tu usia ekstra lah tu. 80 tu berhati-hati jalan raya. Ada. 80 ke atas tu berhati-hati di jalan raya. Itu je. Sebab kita nak cari ya bekal. Kita ni semua akan tinggal. Tak ada rumah yang cantik, kereta yang lawa, semua akan ditinggal. Ya tak? Itulah sebab dia. Setiap malam kan kita kena buat wasiat. Letak bawah bantal, sarung bantal. Ya tak? Tapi kita nak buat wasiat kadang-kadang takut.
Mati ke aku esok? Nak tulis wasiat pun takut. Esok aku mati ke kena? Padahal itu ya. Biarlah selagi tak mati, biar wasiat tu ada. Ya tak? Kalau mampulah. Yang ketiga dinamakan khasir. Artinya orang yang rugi. Iaitu orang yang lemah daripada mengerjakan sesuatu yang fardu. Yang fardu pun cuai. Yang fardu pun cuai. 5 waktu tu pun cuai. Kadang buat, kadang tidak. Kadang-kadang kalang kabut. Apa nak dikejar? Kalau dah umur 50 ke atas, apa nak dikejar? Tak. Dulu memang saya pun bila tengah bertugas kan, kita tugas. Macam saya melawat satu hari tak kurang 3 sekolah. Waktu petang. Tugas saya lah dulu. Bagian kenaziran sekolah-sekolah. Saya pegang 34 sekolah. Sekolah agama daerah. 34 sekolah. Saya kena lawat sekolah. Bukan lawat pelajar, lawat guru-guru mengajar. Semua saya lawat. Dan buat laporan. Tiap bulan buat laporan. Itu kerja saya. Itu berat. Memang kalang kabut. Habis solat Zuhur tu zoom jalan terus. Ini tugasan saya lah. Jadi kita ni bila ada tugasan tu kita buat. Tapi sekarang ni tak ada pak. Imam pun tidak. Apa tidak? Dia duduk di rumah. Ni. Ya. Kalau kita tak buat apa-apa, rugilah kita. Ya tak? Jadi imam tidak dah, tugas dah tidak, hanya kuliah-kuliah aja. Tak ada lah. YB dah. YB yang bersara. Ya tak? Bukan YB yang berhormat, lain. Jadi YB yang bersara. Tak? So imam pun YB dah kan. Tapi imam bertugas lagi, tak apa. Saya tak ada dah. Jadi tak ada tugas apa. Sekarang duduk je di rumah. Hanya beratlah sikit tugas saya. 2 negeri. Ya, 2 negeri. 4 hari di Negeri Sembilan. Buju ada kuliah di sana, ada 4 kuliah di sana. 4 hari ada 4 kuliah. Di sini penuh lah kuliah. Kecuali minggu keempat saya tak ada, rehat dah. Ini minggu keempat lah ni. Lepas tu esok tak ada, rehat, lusa rehat. Itulah. Tak ada lagi pengisian. Sebab itulah kita manfaatkan yang boleh kita buat lah. Kita mampu. Ya. Sekurang-kurangnya kita buat solat awabin, solat taubat. Solat taubat 4 rakaat. Ya, boleh. Ada tu dalam kitab Hidayatus Salikin, ada. Ni. Boleh 4 rakaat, 1 salam. Solat taubat. Usolli solat taubati 4 rakaatin. Ada setengah membuat usolli solat taubati rakaataini, 2 salam. Itu terpulanglah. Ya, tapi awabin 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Itu awabin ma'al istigharah, ada. Ya, itu dalam kitab Bidayah, bukan kitab Hidayatus Salikin. Baik. Ini benda-benda yang mendapatkan darjat. Sebab diceritakan mengikut Imam Abu Hasan Al-Asari di dalam bab menuju ke Syiratal Mustaqim, dia ada 3 cara, ada 3 keadaan. Keadaan pertama itu seperti kilat lajunya. Itu para nabi dan rasul, para wali, para ulama-ulama yang alim, yang wara'. Para nabi, rasul memang maksum. Dia daripada padang mahsyar menuju Syiratal Mustaqim. Bawah Syiratal Mustaqim itu an-nar. Belah sana baru surga. Surga dia ada surga, 7 surga. An-nar tu ada 7 lapis. Bukan ada 7 lapis. Dia berbeza. Surga ada tempat. Kemudian an-nar ada 7 lapis.
Kita tak tahu lapis ke berapa kalau masuk neraka. Wallahualam. Ni. Tapi para nabi, para rasul, para wali-wali, para ulama yang arif, yang alim, yang wara, yang ibadahnya kuat seperti kilat. Ya, seperti kilat lajunya. Ada. Yang kedua, orang yang suka membuat ibadah. Orang yang suka buat kebajikan. Orang yang suka melakukan yang sunah-sunah. Tak. Dia nak katakan dia alim, tak juga alim. Tahulah. Sembayangnya tak tinggal. Tuan, bolehlah. Tak, yang fardu tak tinggal, zakat tak pernah tinggal. Ni. Korban tak pernah tak ikut, tiap-tiap tahun ikut, korban. Ya, ambil bahagian tiap-tiap tahun. Kalau dia mampu, satu keluarga. Kalau tak mampu, dia saja ketua keluarga. Tu. Ini juga dia akan diberi keadaannya menaiki kenderaan daripada mahsyar nak pergi ke syurat, tempat titian syurat. Titian itu dinyatakan ialah potongan rambut sampai 7 ya, 7 ya, nipis dia. Rambut kita ni belah 7, tajamnya dan nipis dia. Ni syurat tu. Jadi kita nak bagi tahu je. Ini diceritakan dalam kitab Asas Akidah kan, kita belajar Asas Akidah. Ada dalam kitab Asas Akidah. Tapi kita belum sampai mahsyar lagi, kiamat tak sampai lagi. Tunggulah. Sebab ilmu ni kena tunggu. Takkan kali bawa satu kitab boleh alim, tak boleh. Ya tak? Alhamdulillah. Saya mengajar mula-mula di Batu Muda. Batu Muda saya mengajar kitab Asas Akidah. Berapa tahun? 2008. Sampai sekarang tak habis lagi. Baru sampai bab mahsyar. Kiamat selesai dah mahsyar. Tu. Ni. Menunjukkan kita kalau baca kitab laju boleh lah. Dia nak jelaskan. Itu asas akidah. Begitu juga ahli sunnah wal jamaah. Susunan iaitu Said Ibrahim. Ya. Asas akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini satu-satu kitab kalau kita nak cepat boleh lah. Tapi buka pintu lupa. Ya, yang saya tahu dipahamkan kitab Bidayatul Hidayah ni dulu sebelum diajar dah ada kitab, tapi bila sudah belajar semuanya tengok muka saya, tak ada kitab. Ada kan itu kitabnya? Ada kan? Tapi tak apalah. Ini namanya kuliah. So kalau pengajian baru baca kitab. Ini namanya kuliah. Kuliah dengar, balik tutup pintu, ingatlah. Tak ingat tak apa. Itu namanya kuliah. Macam universiti lah. Kita masuk universiti kan dengar kuliah je. Balik kadang pandai-pandai lah buat. Tak? Jadi untuk peringatan ya. Untuk peringatan. Perkara-perkara ini kena cari. Bermacam-macam ketaatan yang boleh dilakukan sunat. Tak? Maka jikalau engkau tidak dapat mencari orang yang rabih, maka berusahalah supaya mencari orang yang salim pula. Dan janganlah sekali-kali menjadi orang yang khasir. Ya, lemah langsung. Sembahyang fardu cuai, buat sunat pun tidak, ikut melakukan kebaikan pun jarang. Ini khasir. Ya, perkara ini janganlah. Sekurang-kurang kita ikut yang awal tadi, salim, sempurna je. Yang fardu kita buat, tak? Rukun haji kita pergi, tak? Usaha. Betul. Saya nak tunjukkan tiap-tiap tahun saya mengikuti korban. Saya seorang aja mengikuti, ketua keluarga. Tapi saya buat perancangan dari bulan Muharram saya simpan duit. Saya tak ambil duit-duit ini, ambil duit saya masukkan dalam tabung saya. Tabung apa? Saya beli tabung tu kat Kuala Selangor. Ada orang cacat jual tabung bulu.
Tabung bulu tu tak? Ingat tak dulu? Apa ni? Cendol bakar. Nak, Kuala Selangor. Saya penuh cendol bakar. Saya tanyalah, cendol bakar ni macam mana cara bakar cendol? Dia kata, Pak Cik, bukan cendol ni cendol dibakar. Nama tuan cendolnya Abu Bakar. Itu nama cendol bakar. La ilaha illallah. Tertipu. Penuh orang datang. Sekarang tertutup dah. Tak ada dah. Ni guna nama. Namanya betul Abu Bakar. Tapi orang panggil cendol siapa? Cendol si Bakar. Jadi orang penuh lah kat situ. Pergilah. Dari mana-mana datang. Dari Perak, dari Selangor, dari Pahang, datang situ. Nak makan cendol bakar. Memang sedap. Saya tanya dibakar macam mana membakarnya. Pak Cik, bukan dibakar. Nama tuan cendol ini namanya bakar. Allah. Abu Bakar. La ilaha illallah. Kita je terpedaya dengan cendol bakar. Tak pernah ada cendol dibakar. Ni. Pandailah dia. Baik. Itu contoh. Jadi, peristiwa-peristiwa inilah yang menyebabkan kita lalai. Ya tak? Kalau kita tak usaha. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah kena pegang teguh. Ikhtiariyah ba'da ikhtiar tawakal. Berusaha kamu nak dapatkan syurga, kena usaha. Sama ada kita dapat tak dapat, itulah cerita. Itu hak Allah. Kerana Allah itu hakim yang paling adil. Kita buat apa yang boleh kita buat. Ini ahli sunnah wal jamaah. Kita bukan Pahaman Qadariyah, bukan Jabariyah, bukan Mu'tazilah, bukan. Makna ahli sunnah wal jamaah mengusahakan dengan tawakal, usaha, baru menyerahkan amal kita kepada Allah. Sama ada diterima atau tidak, itu hak Allah. Ini ahli sunnah wal jamaah kena faham. Bila sebut ahli sunnah wal jamaah, dia tak faham perjalanan. Itu yang susah. Nah, sebab saya mengajar semalam, 2 hari semalam, hari Sabtu malam Ahad, di kampung Taman Dusun Jaya. Tahu tak? Negeri Sembilan. Kampung Taman Dusun Jaya. Ramai pelajaran tauhid, asas akidah tauhid yang kita ajar. Tapi saya kagum, semua orang lama, orang muda pun penuh surau. Saya sebulan 2 kali je. Saya kagum, penuh, lebih daripada 40 orang punya semangat. Masing-masing bawa kitab. Ni. Jadi saya pun seronok lah. Bila ngajar sana saya seronok lah. Sebab sambutannya okey. Tak? Sebab dia tahu dia kurang mahir. Tapi di Setapak Jaya ni ramai yang mahir. Jadi saya tak boleh kata apa lagi tak. Saya hanya menyampaikan. Ya tak? Ramai yang mahir. Tu dah. Di Kuala Lumpur ni ramai yang mahir, betul. Beza di Negeri Sembilan. Betul. Saya buat iaitu masalah tentang korban di Masjid Bandar Baru Senawang. Hari Jumaat malam Sabtu. Punya ramai, ya Allah. Subuh. Sabtu pagi, subuh. Saya ingat saya boleh berhenti pukul 7.15. Rupanya banyak pertanyaan-pertanyaan sampai 7 dekat 7.35. Sampai pihak pengurusi kata, Ustaz, soalan jangan diterima lagi Ustaz. Sarapan dah sejuk. Ada sarapan. Sarapan dah sejuk. Okeylah sarapan dah sejuk. Betul, permasalahan banyak keluar. Sebab orang minat. Kelas-kelas ni orang ramai. Saya mengikuti Ustaz ngajar kelas. Penuh. Inilah Negeri Sembilan. Keistimewaan ya, Negeri Sembilan. Saya puji itu. Tapakuh baru ni saya pergi ke Negeri Sembilan, Tapakuh. Memang penuh dewan.
Siapa-siapa yang ambil Tauliah Negeri Sembilan, datanglah, kena datanglah. Jauh-jauh pun kena datang. Ramai sini yang ambil. Ya, siapa? Al-Fadil. Ya. Sohibul Fadilah pun ada mengambil ke sana. Ni. Siapa? Anak Allah Yarham Fadil Nur. Ada sampai datang. Dia ambil tuliah kena pergilah. Sebab dia catat nama. Tu. Sini tapakuh saya orang tu je lah, insya-Allah. Baik. Beza ya di bandar. Di kampung ada juga. Di kampung saya dulu kurang ramai, sekarang saya bagi nyatakan alhamdulillah ramai. Dan tiap-tiap kali dalam Facebook keluar, ya, pengurusi yang baru dikeluarkan dalam Facebook, saya dapat dengarlah ustaz-ustaz yang mengajar. Ini untungnya Facebook. Dia masuk dalam Facebook. Bila masuk Facebook, dia dengar. Saya pun dengar yang daripada kampung saya. Ustaz-ustaz yang alim, saya dengar. Malam-malam nak tidur dengar tu lah sebelum tidur. Ni lebih ilmu. Ni. Ini tengok yang tak manfaat. Jangan tengok WhatsApp apa tu, YouTube tu, tak boleh ditengok banyak sangat. Tentang politik lagi sakit kepala, tak payahlah. Kita tak masuk calon tu. Baik. Dan pertama, laksana malaikat yang mulia yang suka berbuat baik kepada orang lain, iaitu seseorang yang berusaha menunaikan hajat orang lain dengan cara yang penuh kasih sayang dan lemah lembut, dan sentiasa melakukan perkara-perkara yang dapat menggembirakan hati mereka. Betul. Di masjid saya Kak Hidayah ada satu dalam Facebook baru ni, Masjid Hidayah lah, kumpulan masjid. WhatsApp, anak kampung susah, ya, nak pergi ke Mesir, duit tak cukup. Masuk dapat tawaran belajar di Al-Azhar. Tapi dia hantar nama tu, ada pada saya, hantar nama tu dan nombor akaun, ada gambar dia. Siapa nak masukkan, itu amal baik. Siapa nak masuk, terpulanglah. RM1 ke RM2 ke RM10, tu terpulang. Tu tak payah nak bagi tahu siapa. Hanya saya nak kongsikan. Yalah, dia hantar ke Masjid Al-Hidayah, jadi kita kongsikan. Ada pada Facebook saya. Ni ya, kadang-kadang ada satu anak kepada guru mengajar di Masjid Al-Hidayah. Dan alhamdulillah berjaya sampai Mesir, keluar Mesir. Sekarang kerja di Negeri Sembilan. Dulu kerja di Jabatan Mufti Putrajaya. Jabatan Mufti Putrajaya. Sekarang dah kerja di Kuala Pilah. Ada pejabat agama Kuala Pilah kan. Itu hasil bapaknya pendakwah, minta bantuan. Orang salurkan melalui begitulah. Itu nama waja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini untuk cari kebaikan, apa saja. Ya. Ini namanya orang yang cari amal. Kita mati nanti soalannya apa? 3 perkara jadi soal. Pertama, amal ibadah kita. Okey tak okey? Ya tak? Amal kita. Kalau sembahyang angan-angan, payahlah. Tak? Amal jariah kita, kita nak bantu masjid, nak bantu apa, duit kita tak banyak, masuklah tabung sikit. RM1, RM2, itu amal jariah. Nah, mana-mana orang yang minta bantuan, anak-anak sekolah tu kan, tak kira anak siapa ke, pertama dia anak agama Islam, kita, orang kita akan jadi satu balik mesti akan jadi seorang guru agama, ya tak? Tu kita niat. Saya betul, ya. Bila kita mengajar ke apa, ya, kadang-kadang saya mengajar budak-budak tahfiz, redha kita je, sukarela saja. Cari, kalau dibagi alhamdulillah, kalau tak dibagi pun alhamdulillah. Ini je, sukarela. Cari bekal untuk mati ni. Kita nak cari bekal mati ni. Masih hidup lah, dah tak mampu kadang. Masih hidup, dah mati dah tak ada.
Semua tak ada dah. 3 perkara je yang boleh tolong kita. Amal ibadah kita yang betul diterima, amal jariah kita yang ikhlas, anak yang soleh. Nah, sekarang ini nak cari anak yang soleh susah. Betul. Anak yang soleh maknanya anak yang ibadah, anak yang haji, anak yang mendoakan mak bapak. Itu soleh. Itu anak yang soleh. Kita tak tahu anak kita. Doa kata dulu kah? Tak? Kita nak tahu, kita diuji dulu macam mana. Kita sakit, anak sanggup ke tunggu kita, hantar pergi balik hospital. Kalau bergaduh adik-beradik, anak ada 10, bergaduh adik-beradik. Kau lantar, Alung susah. Kau lantar, Angah susah. Engkau lantar, Pak Su susah, semua susah. Siapa nak kata? Ini yang berlaku. Belum dikatakan anak yang soleh. Namanya soleh pun belum tentu jadi soleh. Masalahnya ni. Tak? Banyak yang mengadu kat saya. Betul. Anak 10 minta maaf. Anak semua ada kerjaya. Bapak tak pergi ke haji, mak tak pergi haji lagi. Allah, sedih saya. Anak 10. Kalau anak tu 3 orang tu berat dia. 10 orang. Bayangkan. Semua ada kerjaya. Mak tak pergi haji lagi, bapak tak pergi haji lagi. Tak ada sepakatan. Tak dididik dengan sepakatan. Ini nak kata anak soleh macam mana? Ya tak? Tabunglah pakat-pakat adik-beradik, seorang 50 sebulan. Takkan 10 tahun tak selesai untuk menunaikan haji mak bapak. Betul tak? RM50 dia sebulan. Kalau kali dengan 10 orang, berapa tuan? 500. Kali 10, 500. Itu baru sebulan. Kali dengan 12 bulan, berapa? 6,000. Kali 2 tahun, 12,000. Bawa pergi haji bapak pergi. Betul. Tapi tahulah, saya sedih betul. Sedih sampai di usia baru nak daftar. Usia. Itulah masalah. Inilah anak yang soleh kena usaha. Nak diterima anak yang soleh. Bagaimana? Baik. Ketiga, laksana kala jengking. Dia kata. Laksana kala jengking, ular dan binatang buas, iaitu seseorang yang tidak diharapkan kebaikan dan dijauhi kejahatan. Kebaikannya tak ada. Seperti kala jengking. Kenapa? Inilah kita khawatir. Ya tak? Kalaulah asyik nak minta duit mak bapak je, letih mak bapak, dah lah sekolah dulu. Ini berlaku bukan di sinilah, ada betul berlaku. Dulu dah lah mak bapak hantar ke sekolah sampai universiti. Keluar universiti, kerja. Dah kerja cukup bulan, tak cukup duit. Ayah, tolong. Ayah dia tak berani kat mak. Mak, tolong masukkan akaun mak, kurang duit. Patut anak masuk akaun mak. Ini mak masuk akaun anak. Betul? Saya jumpa. Saya cakap, sampai hati kamu buat macam tu. Habis dah sesak. Anak ada 3 orang ustaz, semua nak sekolah. Ayah kamu dulu kerja apa? Ayah kerja apa? Ayah duduk pelda je, bukan ada kerja apa. Mak pun pendapatan. Kau sekolah sampai universiti siapa? Mak ayah lah. Patutnya kau bagi mak ayah. Ini mak ayah top up kamu balik. Allah. Ini berlaku. Saya yang tahu mak ayah mengabur kat saya. Dia cakap perak lah. Dia cakap perak. Mak ayah mengabur kat saya. Ayah mak dia bagi tahu, Ustaz, macam mana ni? Jadi, kesian kan? Kita nak biarlah
ayah kita dia dah letih kan kerja. Letih dah, dia rehat dia. Dia ke masjid, balik masjid, pergi masjid, balik masjid. Kalau boleh kan? Ni. Dah, kalau boleh. Ini tak. Kalau dia tak ganggu duit kita tak apa. Ini ganggu duit kita. Dia lah kita. Kita lah cari duit. Tak? Duit kita diganggu lagi. Harapkan pencen, malah pencen berapa. Tak? Minta maaf lah kalau gaji besar tak apa. Kalau kerja gaji JKR. Kerja JKR pula kalau pegawai tak apa. Ini tak. Dia bawa senjata cangkul je. Jadi macam mana? Betul. Kalau tak ada qanaah betul-betul. Betul. Saya pernah jumpa orang macam kesian. Ya tak? Kesian dia kata, Allah Ustaz, cukup habis bulan dah cukup tak? Saya pernah kerja. Kawan saya pun kerja. Sama kerja. Sama sewa rumah. Di Ceras ada. Taman Midah. Berulang. Kerja di pusat Islam. Ingat saya kawan saya. Tapi dia dah pencen lah. Ni. Ada lagi. Saya sampai 23 hari bulan, Ustaz pinjam duit. Alah. Gaji kau, gaji aku sama. Aku kata. Cerita pasal duit. Sebab makanan tak jaga. Bujang sama bujang. Sewa rumah ketika itu 100 sebulan. 100 tahun berapa? Tahun 80. 79, 80. 100 sewa rumah. Taman Midah tu. Rumah sebuah 100. Kongsi 3 orang. Ingat saja. Tapi cukup bulan, tak cukup duit. Habis nak cukup duit apa? Kita habis kerja balik rumah. Dia pukul 10, 11 baru balik rumah. Tak cukup apa? Tu kita berwaspada lah. Setakat itulah. Hari kita cari kebaikan. Hajat kita. Kita kalau nak cari jadi ahli syurga, kena usaha. Ini mengikut ahli sunnah wal jamaah. Dan benda-benda yang keras, iaitu turun kepada darjat. Kalajengking, ular, binatang buas yang suka menyakiti orang lain. Jadi jikalau engkau redha bagi dirimu untuk berada di bawah daripada darjat a'la aliyin, darjat yang paling tinggi daripada segala darjat yang tinggi, maka darjat yang rendah daripada segala yang rendah. Dan jikalau engkau tidak mampu membuat perkara-perkara yang menguntungkan, maka janganlah membuat perkara-perkara yang merugikan. Kalau kita tak boleh, tak buat mampu, nak buat sunat pun malas, puasa sunat malas, jangan mengumpat. Jangan melihat benda-benda yang tak bagus. Jangan mencerita keburukan orang lain, menyakitkan hati orang lain. Ini kita cari kebajikan. Inilah yang kita hendak di dalam bab tasawuf. Inilah tasawuf. Makna tasawuf, merendah diri, sentiasa mengawal diri kita supaya kita jadi orang sentiasa yang diridai Allah. Yang itu saja perkongsian kita pada hari ini. Yang baik semua daripada Allah Ta'ala. Mana kekurangan, saya memohon maghfirah Allah Ta'ala.